Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Bertemu lagi kita dalam episod ke-8. Episod ni mengisahkan tentang pembersihan reban. Pembersihan reban saya. Ini cara saya. Tuan-tuan mungkin dah ada cara sendiri dan mungkin tuan-tuan pun lagi bagus cara pembersihan tuan-tuan semua. Dan bagi yang baru nak mula, boleh juga tiru cara ni ataupun boleh buat cara yang lain. Ikut tuan-tuan sendiri ya. Okey, cuma pembersihan reban ni masa saya belajar dulu di ladang ayam, diorang gunakan kapur kapur ayam, reban ayam tu memang dah ada habuk kayu untuk alas najis ayam tu. Diorang letak kapur, dia biarkan dalam 2-3 hari. Lepas tu baru diorang sembur dengan air yang deras. Diorang keluarkan sekali najis-najis dengan kapur dengan habuk kayu tadi. Najis diorang tak dijual, mungkin sebab tak ada orang nak najis yang basah. Jadi kalau kita nak buat cara macam tu, kita perlukan saluran air yang baik. Alas dia, lantai dia mesti simen. Satu lagi, saluran air macam longkang ke apa ke, supaya benda ni tak pergi ke atas tanah dan jadi dia mendap macam tu je. Sebab ini akan buatkan reban kita jadi busuk ke. Jadi sepatutnya benda tu kena siaplah semua saluran air Dan bagi reban macam kita ni, setakat kecil-kecilan ni kan, kalau ada pun 1,000, 2,000, 3,000 ni, kita boleh bersih gunakan cara kita. Sebab reban kita tak sekali macam dorang. Reban dorang besar. Satu reban tu 100,000. Memang panjang betul lah. Memang panjang sangat dan besar. Cuma pembersihan dorang tu banyakkannya menggunakan ubat kimia dan dorang ada doktor dorang sendiri. Cara kita ni berbeza. Saya menggunakan EM. Kalau Dettol pun saya guna untuk cuci-cuci jaring ke apa semua. Yang lain-lain tu semuanya saya gunakan EM untuk membuang bakteria. Satu lagi tuan-tuan, saya minta maaf sangat-sangat, minta maaf banyak-banyak. Kualiti audio untuk video ni kurang memuaskan. Jadi tuan-tuan pasang volume kuat-kuat sampai habis. Guna earphone ke, kalau tak nak guna earphone letak speaker kat telinga ke apa. Sebab bab ni saya tak boleh nak ulang sebab saya dah rakam. Lepas tu saya dah cuci reban semua. Kalau saya nak rakam balik, nak ulang balik, benda tu dah siap cuci macam mana kan? Video ni, bagi yang sebelum ni asyik lihat tentang peternakan ayam, ubat dia, okey, cara nak jaga dia, nak bagi dia orang cepat besar benda semua, makanan yang cukup. Sekarang ni episod ni tentang kerja-kerja kita. Jadi mana yang tak sanggup tu, yang tengok ingatkan ternak ayam ni senang je ke, kena kaji juga benda ni. Ini baru satu reban saya tunjuk ni. Belum yang reban lain lagi, 2-3 reban. Kalau nak cuci sekaligus 2-3 macam mana? Semuanya kederat kita yang kita pakai. Memang agak memenatkan kerja ni cuma jika kita bersungguh-sungguh nak buat, insya-Allah lah kita akan berjaya. Kita kena jaga reban ni betul-betul. Sebab ini satunya nak bagi tuan-tuan ni bermotivasi sikit. Ini harta kita. Jadi buat yang terbaik untuk harta kita ni. Kita bukan kerja untuk orang, kita kerja sendiri. Jadi buat yang terbaik lah. Ya. Jadi mana yang rasa larat nak buat kerja ni, bolehlah mula menternak. Tapi bagi yang rasa alamak leceh lah, apalah kan, tak perlulah. Baik tuan-tuan, sepatutnya bab cuci reban ni saya tak perlu tunjuk, tak apa. Tuan-tuan memang ada cara tuan-tuan sendiri nanti nak guna, nak cuci reban tuan-tuan. Tapi ni untuk orang yang baru nak mula, mungkin dia tak tahu apa asal dia, macam mana pula kalau guna rumput bentuk macam mana najis tu kan. Jadi sekarang ni saya tunjuk bab tu je. Bukan semestinya tuan-tuan tiru Tuan-tuan boleh ikut cara tuan-tuan sendiri. Yang pentingnya reban ni bersih. Okey, pada saya mula saya kikis najis-najis yang ada dekat partition ke ataupun dekat tepi dinding ni, saya kikis dulu. Najis-najis yang tebal yang tebal. Bukan apa, najis-najis yang tebal ni bila kita kikis dulu, nanti kita nak clearkan yang bawah ni, dia dah bercampur sekali, tak ada nak buat kerja 2 kali. Kita dah clear ni, lepas tu baru nak kikis yang atas ni. Nanti nak kena clear lagi kan. Saya guna ni scraper yang biasa orang guna buat burger tu. Ni scraper ni. Jaga-jaga orang yang buat burger tu, atas dia tengah cuci reban dia guna balik. Dah tu saya gurau je. Nah ini pun bukan nak bersih sangat tau. Bukan nak bersih sangat atas ni. Sebab
Ni nak buang yang kasar-kasar je. Dia ada proses dia yang lain. Kita akan gunakan berus sabut. Lepas tu air yang bercampur klorok dan Dettol. Kita berus sabut sini. Dan warna dawai hijau ni pula ada berus yang tersendiri, berus lain. Sebenarnya saya dah eksperimen semua dah. Ada benda yang peralatan ni bila ada yang sesuai memang memudahkan kerja. Kadang-kadang peralatan tak sesuai jadi perang sabut tu. Tapi kerja ni pun memang agak leceh sikit lah, berat sikit. Ini yang mula-mula tuan-tuan yang saya buat lah. Baik tuan-tuan, bab cuci najis tadi dah selesai. Semua sini dah selesai. Sekarang ni kita gunakan pencakar ni Ni. Pencakar ni yang kasar tau. Bukan yang halus. Yang kasar, yang halus memang tak jalannya. Kita nak tarik rumput ni tebal. Macam ni contoh dia tuan-tuan. Macam ni Okey. Nampak tu. Dia bergulung macam kapet je. Ini yang kita nak kalau kita guna rumput. Tapi kalau banyak sangat rumput, kita asingkan lah. Kita ambil najis ni je. Macam mana? Macam mana tu? Macam ni tuan-tuan. Macam ni. Macam ni lah bentuk najis dia. Tengok. Rumput ada bawah ni. Bila dia panjang, jadi najis tu akan melekat satu sama lain. Dan dia melekat macam ni lah. Ada lagi yang lebih besar daripada ni. Tapi kadang-kadang tak muat pula masa guni. Kita kena kecilkan juga. Dulu saya geli nak pegang benda ni. Geli sangat. Macam ni, tebal sangat kan? Ni tebal sangat. Asing kan? Sebab kita nak jual kat orang. Kita tak boleh lah buat sambil lewa je. Kita jual kan? Nanti kalau rumput banyak kan? Ringan pula. Satu lagi rumput ni pun baja juga. Dia boleh jadi baja kompos bila dia ada rumput. Tapi yang utamanya, ayam ni lah yang kita nak. Bila rumput je tebal, dia jadi ringan lah. Kalau ringan tu, maknanya najis tak banyak. Orang nak beli pun tak sedap lah. Walaupun dia tak timbang ke, tak rasa berat ke. Tapi kita yang jual ni takkan tak ada rasa bersalah kan. Inilah. Yang lebih-lebih ni nanti kita bakar. Nampak ni. Lebih-lebih ni kita bakar. Tak ada masalah. Dia rumput kering. Senang terbakar. Yang sikit-sikit ni baru kita guna pencakar yang halus. Nak sapu. Macam najis ni kita nak korek ke, nak tarik ke, kita guna pencakar yang kasar ni. Tuan-tuan, kerja ni memang lama, leceh, menyusahkan. Dan kotor lah juga kan. Tapi ni memang kerja kita kena buat lah, nak cuci. Okey, bila dah penuh je, kita ikat. Dia hanya lebih daripada separuh Ni guna 50 kilo. Jangan sampai tak boleh ikat. Sebab dia bulu dia halus dan boleh masuk kepada semua jaring. Dulu saya pernah pakai berus sabut, berus lain. Kadang-kadang berus lain tu merosakkan jaring. Jadi ini yang sesuai lah. Kita sedut. Okey, air ni bajuan dia air klorok dan Dettol. Ni. Basuh lah ikut suka tuan-tuan. Asalkan dia pekat semua kan. Jadilah dia ada bau wangi. Dia untuk mencuci benda ni memudahkan kotoran tanggal dan buang kuman. Tapi macam Dettol ke klorok ni, dia buang kuman sekejap je. Masa dia basah je, masa dia tengah basah berfungsi, itu je. Langkah seterusnya, lepas kita dah buang najis-najis tadi, sekarang ni kita nak bersihkan jaring dia. Okey, macam saya guna ni ni pencuci sawang dalam rumah tu, yang bulatnya tu. Pada saya, dalam banyak-banyak benda, berus ke apa, ini yang paling mudah. Kita cuci keliling Bagi yang dah tengok saya buang najis tadi, tuan-tuan sendiri dah tahu kan.
kalau tuan-tuan guna tanah, ianya agak sukar. Jadi tuan-tuan gunakan simen. Reban tuan-tuan guna simen. Saya bukan tak nak simen. Saya kalau simen ni, saya kena hentikan pengeluaran. Maknanya nanti bila saya tambah lagi reban anak, nanti saya boleh berhenti ni, saya simen dulu. Jadi tuan-tuan sebaik-baiknya simen dululah. Ya. Reban tu sebaiknya simen. Satu lagi tikus pun tak boleh nak korek. Saya punya reban tanah ni tikus korek daripada luar tu. Beam satu kaki dia boleh korek tau. Sampai ke dalam. Sebab tu saya suruh buat beam. Yang tak ada beam tu, cuba buat simen dah selesai dah bab jaring. Saya cuci jaring dalam, keliling dan jaring luar Okey, untuk jaring luar ni, tuan-tuan boleh buat 2 bulan sekali ke, sebulan sekali ke. Tapi saya cuci terus lah. Dan biasanya saya cuci canvas sekali belah luar Okey, sekarang yang seterusnya, kita tak cuci jaring dah. Kita cuci dia punya dinding ni dengan dia punya besi ni. Kita guna bersabut scraper ni kalau ada najis-najis yang degil kan. Kita bagi dia keluar ke. Lepas tu kerja ni memang penat. Sebab nak tunduk, lepas tu kita nak berus sampai bersih lah. Tak nak ada kesan-kesan najis ni semua di sini. Dan masa ni jugalah kita boleh perhatikan masa mencuci ni, kita perhatikan ada yang karat. Lepas tu ada dawai yang jaring yang putus ke. Lepas tu lah ada yang kita kena cat, ada yang kita kena tampal balik. Semuanya kita buat masa ni. Baik tuan-tuan, okey, semuanya dah selesai. Memang penatlah kerja ni. Saya dah buat keliling, dia basah lagi. Jadi sebelum kita sembuh EM, kita kena tunggu sabun-sabun ni kering dulu Jadi nak tunggu kering, kita buat esoklah EM. Dan sebelum kita sembuh EM, ni ada kain kat tangan saya ni. Kain ni kita lembapkan, kita bawa lebih kurang 1 tong sikit lah. Kita buat dalam berapa 2 kali 3 kali basuhan je, campur dengan Dettol. Lepas tu saya akan lap semua wire ni daripada bawah sampai ke atas. Lepas tu dengan PVC putih ni yang sambung wire ni, dan juga besi-besi yang kotor-kotor kat atas ni semua saya akan cuci. Kalau tuan-tuan nak buat, jika tak nak buat pun tak ada masalah. Sebab tu saya cakap nak mencuci reban ni atas cara tuan-tuan sendiri. Tapi bagi saya, memang saya ni leceh sikit. Semua saya nak cuci. Termasuk di luar, penyemburan dia luar pun kena, tepi-tepi dia kan. Lepas tu kat luar tu, dekat tepi dinding semua, termasuk dekat jaring-jaring tu. Dalam ni pun lagi banyak tempat kena sembuh. Mana yang ada kena sembuh je. Wayar, kalau nak sembuh wayar, tengok-tengok sikit jangan sampai masuk dalam tu. Okey tuan-tuan dah saksikan bagaimana cara saya membersihkan reban saya. Jadi ini
hanya panduan ya, hanya panduan untuk tuan-tuan nak mencuci reban. Maknanya dah tengok tu dah tahu dah, oi tenaga nak guna banyak ni, macam ni macam tu, ini nak guna itu nak guna kan. Jadi dah faham serba sedikit. Kalau rasa boleh teruskan apa yang tuan nak buat dalam bidang peternakan ni, okey. Jadi saya harap video ni memberi panduan, memberi maklumat yang baik untuk tuan-tuan. Tuan-tuan boleh jadikan pengajaran dan segalanya ya. Setakat ni je lah video saya untuk kali ni, episod yang ke-8 ni. Dan mungkin kita akan jumpa tak lama lagi dalam episod yang seterusnya. Saya pun tak pasti lagi, tapi ada episod yang saya bergantung juga pada soalan tuan-tuan ya dalam ruang komen. Kalau banyak sangat tanya pasal ni saya akan buat. Okey? Jadi terima kasih kerana menonton video saya. Assalamualaikum dan selamat menjalankan tugas tuan-tuan ya.